Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kekuatan kepada saya dan diri tuan-tuan sekalian untuk kita sambung pada majlis yang ke-12, yang mana majlis antara majlis akhir-akhir ni lagi 2 kali lagi untuk kita mengkhatamkan kitab Asas al-I'tiqad li Du'afa'il Bilad. Jadi pada hari ini, malam ni, kita akan sambung insya-Allah taala pada perbahasan sifat kalam ataupun diterjemahkannya sebagai perkata, yang mana lebih kurang juga dia itu sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani yang akhir ialah sifat kalam lah. Antara sifat ma'ani yang terakhir ialah sifat kalam namanya. Kita dah bagi tahu minggu lepas kenapa kalam akhir sekali. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid. Kata apa? Sebab dia adalah satu sifat yang sangat panjang diperbahaskan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga sifat kalam ini salah satu dari menjadi sebab kepada penamaan satu ilmu yang bernama ilmu kalam, kerana perbahasan, perdebatan, perbincangan yang sangat banyak dalam dia. Dan begitu juga dinamakan ilmu kalam ini kerana ulama-ulama dulu bila tulis kitab ilmu usuluddin, dia akan bermula tajuk-tajuk setiap bab tu al-kalamu fi sekian-sekian, al-kalamu kada, al-kalamu kada, al-kalamu fi sekian-sekian, al-kalamu fi sekian-sekian. Tu. Okey. Kemudian jadi hari ini masuk sifat kalam. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu taala, dan kena kita i'tiqad kata ada pada Tuhan itu kalam. Yang ni wajib kita kena dengan makna wajib. Wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu ada sifat kalam, sifat perkata padanya, pada Tuhan. Bila kata ada dengan makna sungguh lagi pula adalah ada di zat Tuhan, duduk di zat Tuhan, ataupun ada di zat Tuhan. Allah Ta'ala muttasifun bi sifatil kalam. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Okay? Jadi kata musannif kata kalam. Kata musannif kalam. Okey, jadi dinamakan ilmu ini sebagai ilmu kalam sebab perbahasan yang paling rumit sekali dalam ni ialah sifat kalam. Okey, dia sebenarnya tak rumit pun, boleh je faham. Bagi orang awam sekadar i'tikad Allah Taala berkata-kata, tidak bisu, habis. Tu ya. Dalil kalamallah Musa taklima. Habis lepas fardu ain. Settle dah. Okey. Jadi apa itu kalam? Iaitu kalam perkata. Iaitu kalam
ialah dinamakan perkata, bukan berkata-kata. Macam semalang, basar sama penglihatan ataupun pelihat, pendengaran ataupun pendengar, bukan melihat, bukan mendengar. Sebab apa? Sebab bila kata Allah Ta'ala berkata-kata, itu menunjukkan huruf suara. Bila menunjukkan huruf suara, hadha hadath, itu adalah hadath, benda baharu. Dan berkata-kata itu amrun i'tibari. Tak mau amrun i'tibari. Berkata-kata itu sungguh, benda yang sungguh. Ni sebenarnya tuan-tuan, ni saya cerita ni nampak macam payah tak payah pun sebenarnya lagi tuan-tuan. Ada lagi benda yang saya tak cerita pun. Amrun i'tibari, hal, mawjud fil kharij, mawjud fil zihin, mawjud fi nafsil amri. Itu semua saya tak cerita lah, sebab musannif tak cerita. Benda yang musannif tak cerita, kita tak cerita lah. Tu. Jadi berkata-kata ni dia menunjukkan kena kepada diri. Kalau nisbah kita, kena kepada diri bergeraknya bibir kita berserta dengan lidah kita, itu dinamakan perbuatan berkata-kata. Bukan lidah tu kata berkata-kata, tak. Lidah itu satu zat, bibir satu zat. Bergeraknya bibir dan lidah itu, kita faham dia sedang berkata-kata. Itu faham. Sebab tu hadath, itu perbuatan, dan itu merupakan amrun i'tibari. Jadi tak boleh kita nak terjemah. Kalau nak terjemah pun faham kot cara betul, tak apa. Macam ulama dulu terjemah berkata-kata, okey, tak apalah, tapi dia faham dengan cara betul. Lagu mana faham mereka tahu cara betul? Macam mana kita tahu mereka faham cara betul? Sebab melihat kepada ta'rif mereka. Dia kata berkata-kata, erti kalam berkata-kata, iaitu berkata-kata itu satu sifat yang qadim, yang ada di zat Tuhan. Hanya dia tafsir, iaitu tu adalah maksud. Artinya tu adalah terjemahan sahaja. Jadi Pak Da'i rahimahullahu ta'ala dan anak-anak murid dia ikut ini dari sudut terjemahan bahasa Melayu, supaya kita tak semabul, tak keliru. Murad ulama dulu tu lagu mana, kehendak ulama dulu tu lagu mana. Okay. Jadi pada ayat pun terjemah perkata. Perkata lain, berkata-kata lain, perkataan lain. Allah Ta'ala kalau ada sifat perkata, sifat kalam, Allah berkata-kata dengan sifat perkata itu. Bila Allah Ta'ala berkata-kata sifat perkata itu, keluarlah perkataan. Mana perkataan tu? Quran yang kita baca tu lah. Menatang apa? Quran tu perkataan tak? Perkataan. Tu. Oh, tu kalamullah ke lah? Ya, kalamullah. Kalamullah baharu ke? Tu tak faham dia panggil. Kalamullah yang kita bahas dalam sifat ma'ni bukan dalam Quran. Tu kalam lafzi. Sekejap lagi kita khabar. Ni kalam nafsi dulu. Ni kalam nafsi. Sifat ma'ni bahas kalam nafsi atau dipanggil kalam ismi. Yang ada di zat Tuhan. Bukan duk lah. Yang ada di zat Tuhan. Okay. Tu. Jadi berkata-kata Allah Ta'ala itu dia panggil kalam masdari. Hasil daripada berkata-kata Allah Ta'ala tu dia panggil perkataan. Ma hasala bil masdari dia panggil. Benda yang terhasil daripada masdar. Masdarnya berkata-kata, maka hasilnya perkataan. Mana mari ismi masdari? Hasyiah Abdul Salam sebut, sya'a isti'malus sifati bima'na al-ismi dunal masdari. Sya'a telah popular. Popular kok mana? Aku tak pernah dengar tu. Kena mengaji. Sya'a ay sya'a indal mutakallimin, telah popular di kalangan mutakallimin, ulama kalam, ulama usuluddin, isti'malus sifati, penggunaan sifat itu, penggunaan sifat, iaitu penggunaan sifat ma'ani itu bima'na lismi, dengan makna ismi. Lais adunal masdari, bukan dengan makna masdari. Apa ismi? Ma dalla 'alal mausuf. Barang yang menunjuk ia atas mausuf, yakni ma dalla 'ala dzat, yang menunjuk atas zat yang ada di zat tu. Tu Syekh Abdul Salam. Tu. Jadi ilmu Allah Ta'ala, ilmu ismi, tu pengetahuan. Masdari, mengetahui. Sama dengan makna sama ismi, pendengar. Masdari, mendengar. Basar dengan makna ismi, melihat. Masdari, melihat.
Qudrat dengan makna ismi, berkuasa, masdari, berkuasa. Iradat dengan makna ismi, berkehendak, masdari, berkehendak. Okey. Habis. Kemudian jadi itu dia panggil sya'a isti'malus sifat bimakna ismi dunal masdari. Jadi ini dia panggil, yang kita nak bahas dalam sifat ma'ni ialah kalam nafsi atau dia panggil kalam ismi. Kalam ismi. Okey. Jadi kalam nafsi itu apa dia? Kalam nafsi tu disebut. Maka pasal inilah pasal ada sifat kalam ni, berkata-kata Tuhan. Berkata-kata tu itu kalam masdari, itu bukan perbahasan sifat makni. Berkata-kata Tuhan. Akan, kata apa dia? Akan apa-apa perkataan ma hasala bil masdari. Kalam ma hasala bil masdar. Dalam kitab lain sebut, dalam kitab nak murid pada sebut ma hasala bil masdar. Okey. Dia bukan isu sangat kalam ni pecah berapa. Faham lah. Nak pecah dua, boleh pecah dua. Tapi faham daripada dua, dia akan pecah lagi. Okay. Sebab tu dalam kitab Baqarah tak ada pecahan empat ni. Sebab apa nak murid punya kitab ada? Sebab dia dapat melalui mengaji. Nak dapat kalam ismi, kalam masdari, kalam mahasala bil masdari, kalam nafsani. Kalam nafsani itu semua berselerak dalam kitab-kitab. Cuma dia kena kutik. Macam mana nak kutik? Kena mengaji ya. Mengaji luah nampak. Mengaji cetek tak nampak lah. Okay. Habis. Jadi perkataan yang ia Tuhan tu nak berkata-kata. Dia gabung habis ni. Ada 4 ni. Pasal inilah, yakni pasal ada sifat kalam, yakni sifat perkata, itu kalam ismi. Berkata-kata Tuhan, hak tu masdari. Akan apa-apa perkataan, itu ma hasala bil masdar. Yang ia Tuhan tu nak berkata-kata, itu kalam nafsaniyah. Dan perkataan yang berhuruf dan bersuara itu, mana? Berkata-kata masdari itu dinamakan kalam lafzi, kalam yang berlafaz. Ini ke yang dibahaskan dalam sifat ma'ni? Dak, hak ni dia panggil masdari. Hasil daripada Allah bersifat perkata, Allah berkata-kata. Hasil daripada kita bersifat dengan perkata, kita berkata-kata. Berkata-kata itu kalam lafzi kita. Adapun kalam nafsi ada duduk dalam ni, Allah Ta'ala letak. Allah Ta'ala bercakap-cakap dengan sifat kalam yang tidak Allah Ta'ala letak di alat dia. Dia tidak ada alat, dia tidak ada mana-mana. Bahkan mutasifun bisifatil kalam. Okay. Ada ia kalam lafzi itu pada hawa, pada udara atau sebagainya yang lain daripada udara. Jadi kita nak berkata-kata ni, sebab tu kita boleh dengar suara. Sebab apa? Sebab ada angin, ada udara tumpang, dia pergi. Kalau tak ada udara, dia tidak boleh keluar suara. Tak ada udara, dia tidak akan boleh keluar suara. Okay? Tak ada udara, dia tidak akan boleh keluar suara. Tu. Di angkasa sana kita kena pakai oksigen. Sebab apa? Tak ada udara. Sebab tu di luar bumi ni kita tak dengar letusan-letusan tu yang berlaku di luar bumi ni. Kedebang-kedebung, planet langgak planet ke, bintang langgak bintang ke, tak dengar bunyi langsung. Itu rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab sana tidak ada udara. Bila tak ada udara, bunyi yang meletus tu tidak boleh tumpang pada angin udara tu. Maka tak dengar bunyi kat kita pun lena tidur. Tu rahmat Allah Ta'ala. Tu. Okey, tu berkata-kata. Dan berkata-kata itu dinamakan kalam dengan makna masdari. Berkata-kata. Allah Ta'ala ada sifat perkata. Hak tu kalam nafsi, kalam ismi. Dengan sifat perkata Allah berkata-kata, itu kalam masdari, kalam lafzi. Bukan ada benda, bukan ada masdari tu. Berkata-kata tu tak ada. Sungguh je, tu hadas. Itu amrun i'tibari. Itu perkara yang sungguh. Itu hadas, perbuatan. Tak ada pun. Berkata-kata tu tak ada di zat Tuhan. Yang ada di zat Tuhan sifat perkata, sifat kalek. Okay.
Tu bukan ada benda, hanya perkara yang dikira-kira sahaja. Apa perkara yang dikira-kira? Faham saja. Oh, ni dipanggil kata-kata, berkata-kata. Cuma Tuhan kita tak nampak lah cara lagu mana. Mana ada kaifiat macam kita. Lagu mana Allah alam lah. Nisbah kat kita ni, kita berkata-kata. So apa? Kita faham gerakan hasil daripada gerakan lidah dan bibir ni duk ngak-ngak. Oh, berkata-kata dia. Faham ya? Dia bukan ada. Yang adanya lidah, yang adanya bibir, yang adanya mulut. Berkata-kata tak ada. Itu adalah sungguh sahaja. Maka itu tidak sabit pada sifat ma'ani, sebab dia itu apa dia? Dia itu benda yang sungguh, bukannya benda ada di zat. Lagi pula berkata-kata Allah Ta'ala itu fi'il, itu hadah. Kita kata dulu ta'aluk itu yang qati' wa yang qadi. Boleh putus, boleh hilang. Allah Ta'ala boleh berkata-kata, kemudian Allah Ta'ala tak mau berkata-kata, ikutlah. Tapi ada sifat kalam, sifat perkata ada. Ada sifat perkata, cuma Allah boleh nak berkata-kata, Allah boleh tak mau berkata-kata. Macam kita kata semalam, kita tutup telinga, tidak mendengar. Adakah kena kata tuli kita ni? Tak. Tutup mata, kita tidak melihat. Adakah kita buta? Tak. Allah tak mau bercakap, adakah buah makna bisu? Tak. Sebab berkata-kata, lawannya tidak berkata-kata. Adanya sifat perkata, sifat kalam, lawannya sifatnya bisu. Ni saya relax lagi ni. Dia tak dia tak meletus lagi. Okey, baca dulu. Mudah-mudah dulu. Okey. Kemudian kata musannif, dan perkata itu perkata itulah dinamakan sifat kalam yang kita duduk bicara ini, yakni pada sifat ma'ani ni. Sifat perkata yang katanya kalam nafsi ataupun kalam ismi inilah yang kita bincang sebenarnya dalam sifat ma'ani, sebab dia itu sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Kemudian dia bertakluk dengan ta'aluk dilalah, dia panggil. Tu lagi. Jadi yang kita bahasnya bukan berkata-katanya Allah Ta'ala, bukannya berkata-katanya Allah Ta'ala, tapi sifat perkata yang ada di zat Tuhan. Dengan zat Tuhan, dengan sifat perkata yang ada di zat Tuhan, itulah dia berkata-kata, boleh bicara. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Telah berkata. Apabila berkata Tuhan, apabila, maksudnya apa? Baru kata. Apabila baru kata. Tanjizi hadis. Ada tak tanjizi hadis pada Tuhan sifat kalam? Ada tanjizi hadis, iaitu baru cakap. Sebab dah ada makhluk dia apa dia tu? Malaikat tu. Jadi baru cakap. Maknanya sebelum cakap, boleh bercakap, patut bercakap. Itu soluhi qadim. Tu Allah Ta'ala perintah malaikat, contohnya perintah, iaitu sebelum ada malaikat, Allah Ta'ala boleh tak berkata-kata? Boleh, padan, patut sejak azali. Allah Ta'ala nak berkata-kata, dia panggil berkata-kata bil quwwah. Sungguh saja nak berkata-kata, tak berlaku sungguh lagi, sebab malaikat tak ada lagi. Itu soluhi qadim. Ada malaikat, Allah pun baru kata. Tanjizi hadis. Kemudian tanjizi qadim tu Allah Ta'ala nak kata tanjizi qadim dengan sahih qadim tu tu khilaf lah dari sudut amar Allah Ta'ala bertakluk kalam dia tu. Allah Ta'ala nak cakap tentang perkara suruhan, perkara larangan. Ulama Asy'ariyah mensyaratkan adanya makhluk, maka dia pergi kepada larangan dengan suruhan ni, dia pergi kepada sahih qadim sebab dia mensyaratkan adanya makhluk. Okey, dia mensyaratkan adanya makhluk. Kemudian ada makhluk sungguh, tanjizi hadis, amar nahi tadi. Allah Ta'ala cakap sungguh suruhan tu, Allah Ta'ala cakap larangan tersebut pada baru cakap, waktu baru. Tu tak apalah tu ngaji kitab tinggi sikit, bahas detail tu, kita tak mau detail tu. Faham segitu je. Iaitu Allah Ta'ala boleh bercakap amar, perkara yang suruhan, perkara yang larangan, boleh bercakap hal keadaan tak ada makhluk lagi, hanya boleh saja. Boleh ada malakah, boleh saja, belum buat cakap lagi, belum cakap lagi. Tu soluhi qadim. Itu amar nahi lah. Selain daripada tu tanjizi qadim. Okey. Tanjizi qadim siap dah. Tanjizi qadim siap dah.
sejak azali selain daripada amar nahi. Itu Asy'ariyah lah. Dia membezakan amar nahi itu, suruhan dengan tegahan tu kena soluhi qadim sebab dia mensyaratkan adanya makhluk. Bila mensyaratkan ada makhluk, sekarang tak ada makhluk lagi. Siap dah, sedia, boleh, padan patut nak menyuruh, nak melarang. Ada makhluk sungguh, tanjizi hadis larang sungguh, suruh sungguh. Kemudian dia kata, dan dinamakan pula kalam nafsi. Itulah kita duk bicara ni lah, dinamakan kalam nafsi ataupun disebut kalam ismi, ma dalla 'ala al-mausuf, ma dalla 'ala al-dzat. Okey. Dan juga kalam dengan makna ismi. Dia sebut juga sini. Kalam dengan makna ismi, yakni kalam dengan makna perkata. Kalam nafsi, yakni kalam dengan makna perkata. Okey. Faham tak ni? Setakat ni? Faham kot? Dan kalam ini bukan bangsa huruf suara. Tengok. Kalam mana ni? Kalam, rujuk dhamir elok. Kalam, yakni kalam makna ismi, kalam makna nafsi itu bukan bangsa huruf, bukan bangsa suara. Tak berhuruf, tak bersuara. Betul tak? Sifat perkata tak berhuruf, tak bersuara? Ya. Yang bersuara apa dia? Yang bersuara berkata-katanya Allah itu bersuara. Sebab tu dipanggil kalam lafzi. Mustahil. Sifat Allah Ta'ala kalam berkata-kata itu adalah berhuruf, bersuara. Tak faham. Tu tak faham dia panggil. Dah ulama dulu terjemah berkata-kata. Tengoklah. Sehari tengok sehari. Okey. Memang dia terjemah berkata-kata, arti dia, murad dia ialah sifatun qaimatun. Saya kita tengoklah. Ada. Jadi berkata-kata muradnya muradnya berkata-kata, erti berkata-kata yakni perkata. Perkata iaitu kalam nafsi yang ada di zat Tuhan. Itu tak berhuruf, tak bersuara. Seperti mana kalam nafsi kita, kalam ismi kita yang Allah Ta'ala letak di peti suara ni pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Sama dengan Tuhan lah. Mana sama. Allah Ta'ala qidam, sifat kalam dia, kita baru. Dan kita tumpang di alat, di suatu benda. Allah Ta'ala mana menumpang di mana-mana, ada di zat. Itu bezanya. Tapi dua-duanya sama. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Mana bukti? Sekejap lagi. Faham tu dulu. Kemudian dia kata, hanya nama bagi satu benda, satu sifat yang ada pada Tuhan. Sifat perkata tu hanya satu benda, satu sifat yang ada di zat Tuhan. Sebab tu wahdaniyah pada sifat. Macam mana kita nak hurai wahdaniyah pada sifat kalam kalau kita terjemah dan kita faham di zihin, di akal kita, berkata-kata Allah satu. Adakah berkata-kata Allah Ta'ala satu? Tak. Berkata Allah banyak. Ta'alluq dilalah. Ta'alluqat. Dalalat. Mana bukti? Sagi. Allah Ta'ala ada satu kalam, banyak berkata-kata. Satu sifat kalam nafsi, banyak kalam lafzi. Sebab apa? Ta'alluq dia dilalat. Dilalat tu pula ada tafsili, ada ijmali. Mana? Sagi. Lagi ya. Bagi faham tu. Bila faham, lagi kita baca satu-satu. Habis. Kemudian, selama-lama mana? Nama bagi satu benda yang ada pada Tuhan seperti mana? Seperti kederat. Seperti kederat. Kederat tu satu tak? Satu. Berkuasa banyak. Berkuasa tu ta'aluk. Allah Ta'ala berkuasa buat aku, berkuasa buat hampa, berkuasa buat mak pak, berkuasa buat tab dan sebagainya lah. Banyak tak? Banyak. Tapi berkuasa satu. Tu wahdaniyah pada sifat. Begitu juga kalam. Kalam satu. Berkata-kata banyak. Mana? Sagi. Kita jawi ada, kita arak ada. Kemudian kata dia, qala musannif, iradatlah seperti kudrat iradatlah. Macam itu. Tu. Seperti kudrat iradatlah. Jangan baca kudrat iradatlah. Macam tak ada intonasi. Kudrat iradatlah macam tu. Iradat satu.
Ta'alluq iradat banyak. Allah berkehendak banyak. Nak kehendak kita nak mati, nak kehendak kita nak lahir, nak kehendak sekali nak makan apa, esok nak makan apa, esok nak mati bila. Banyak. Tapi iradat satu. Ada di zat Tuhan. Berkehendak. Berkehendak banyak. Tu. Dan kalam inilah, yakni kalam dengan makna kalam ismi ataupun kalam masdari ataupun terjemahan dia perkata ni, ada pada Tuhan selama-lamanya. Apa dia? Azaliyun wa abadiyun. Qadim lagi pula qidam, baqa. Aduh. Berkata-kata Allah Ta'ala tidak qidam, tidak baqa. Berkata-kata Allah sebab apa? Ta'alluq yang qata' wa yang qadi. Habis. Contoh, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj, 50 waktu sembahyang. Adakah sejak azali dulu duduk cakap, "Weh, 50 sampai ke mampu, sampai ke bila 50? Dah bila Nabi SAW naik 45 pula. Bila pula dia kata 45 tu? Turun, naik pula 40. Bila pula dia kata 40 tu? Takkan macam radio rosak. 50, 45, 50, 40, 35. Tak payah. Mana boleh gitu? Lepas tu Nabi Musa AS suruh minta, naik balik. Minta ke Allah Ta'ala kurang. Minta diskaun 5 lagi. 5 tolak 5 lagi. 45. Turun pula 40. Turun pula 35. Turun pula 30. Sampai 5. Macam mana marinya benda tersebut kalau Allah Ta'ala tak cakap? Allah Ta'ala baru cakap 50, baru cakap, habis dah. Bila sebut, okey, contoh kita kata 50 sembahyang, habis dah 50 tu. Berkata-kata 50 tu habis. Yang qata' wa yang qadi, habis. Putus, habis. Mana baqa' dah? Baqa' lah sekarang. Tak. Mana baqa'? Kalau baqa' tu dengar sampai bila-bila suara tu. Kata-kata Allah Ta'ala dengar bila-bila. Melek lagu tu. Okey. Tu. Dah, bukan macam radio rosak. Yang adanya Allah Ta'ala sifat kalam satu. Berkata-kata tu banyak. Bila Allah Ta'ala nak kata, dia kata. Bila Allah Ta'ala tak mau kata, dia senyap. Senyap maksud bisu ke? Tak. Senyap maksudnya diam. Diam maksudnya tak berkata-kata. Tapi bisu ke? Tak. Macam kita kata semalam, tak mendengar. Tu dia. Tak. Tak mendengar je. Tutup mata, tak melihat. Buta ke? Tak. Hanya tak melihat. Tak mau, Allah Ta'ala tak berkata-kata. Bisu ke? Tak. Okay. Maka pasal inilah pasal kata sifat kalam dengan makna perkata tu yang ada satu di zat tu, tidak ada bisu padanya, pada Tuhan. Ternafilah bisu tu. Bila dah bahas kalam tu apa dia, dah faham kalam tu apa dia, maka Allah Ta'ala tak bisu. Tu. Tak bisulah. Padanya, pada Tuhan, yang ni tak sabitnya sifat bisu tu pada Tuhan bila adanya sifat perkata. Kita dah semalam dah kongsi ibarat kitab tu, kitab Al-Ausi tu kan, kata bahawasanya sifat zat ni, sifat jenis zat, sifat ma'ani itulah. Bila nafi dia akan masuk naqid dia, akan masuk lawan dia. Bila kita nafi perkuasa Allah, akan automatik faham lemah. Bila kita nafi perkehendak Allah, automatik kita faham tergagah. Bila kita nafi sifat hayat Allah, automatik kita faham mati. Tapi sifatul fi'li tidak. Bila kita kata Allah Ta'ala tidak buat bukan makna lemah. Tak lazim. Allah Ta'ala tidak berkehendak bukan makna Allah Ta'ala tergagah, tak mampu buat, tak mampu kehendak. Tak. Allah Ta'ala Allah Ta'ala tidak berkata-kata bukan dengan makna Allah Ta'ala bisu. Tak. Sebab itu sifatul fi'li itu perbuatan. Tu, okay? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dengan sebab ada kalam ini, kalam perkata ini pada Tuhan, maka sedia kala juga mensedia dan mencadir Tuhan akan beberapa perkataan. Okey. Tadi sifat perkata habis dah. Kemudian dengan sifat perkata, sifat kalam nafsi atau masdari itu, Allah berkata-kata. Itu kalam lafzi atau kalam masdari.
Hasil daripada berkata-kata Allah Ta'ala, tubiknya ma hasala bil masdar, itulah perkataan. Ma hasala, benda yang dihasilkan daripada masdar, daripada perbuatan. Perbuatan berkata-kata menghasilkan perkataan, itu ma hasala bil masdar. Kalam ma hasala bil masdar dengan kalam masdari ini bukan perbahasan sifat ma'ani yang ada di zat Tuhan yang qadim dan baqa tu. Dah, ini semua adalah perbuatan. Bila perbuatan, maka akan adanya baharu dan juga akan adanya habis. Mana mari ma hasala bil masdar dengan masdari sagi. Ni nak masuk kalam nafsaniyah pula. Mensediakan perkataan. Dengar elok-elok mensedia ni. Bukan makna Allah Ta'ala baru sedia. Ingat elok ni kena mengaji tu. Dia kena guru dengan guru baru faham. Baca sendiri, KO. Jadi dia kata musannif, mana dia? Tidak ada bisu mana habis. Jadi, ni. Bila kata, dengan sebab ada kalam ini, kalam perkata, kalam nafsi, kalam ismi pada Tuhan, maka sedia kalalah juga faham daripada perkata Allah tu sedia, maka sedia kalalah juga qadimlah juga mensedia dan mencadang, yakni mengatur Tuhan akan beberapa perkataan. Bobit mensedia, mencadang ni bukan baru duk sedia macam kita. Faham kita dulu. Kita kalau nak cakap isu, nak ceramah, kita ada tak sifat perkata? Ada sifat perkata. Kalau ada, tak boleh nak kata esok. Berkata-kata tak lagi? Belum lagi berkata-kata. Esok baru nak berkata-kata. Tapi kita dah siap dah. Dah siap dah. Dah cadang dah nak kata apa esok. Tu kalam nafsaniyah. Tu kalam nafsaniyah. Cadang esok nak cakap apa. Atur esok nak cakap apa. Susun elok nak cakap apa esok. Baru esok kita berkata-kata. Bila kita berkata-kata, keluarlah perkataan. Sama ada perkataan tersebut bersuara ataupun dengan huruf. Okey? Tu mesediakan. Sedia, itu dari sudut kita sedia, kita cadang. Dah Tuhan cadang. Tuhan cadang ke? Tuhan susun ke? Makna Tuhan mesediakan, mencadangkan perkataan tu, yakni Allah Ta'ala bila ada sifat perkata, sifat qadim, sifat kalam nafsi itu, siap sekali benda apa yang Allah Ta'ala cakap sejak azali. Siap. Kena guna gitu. Allah Ta'ala siap dah kalimatullah. Ada dalam Quran, ada dalam Quran. Macam mana? Sagi. Kalimat-kalimat Allah Ta'ala, kalimat-kalimat Allah Ta'ala ada sejak azali dah. Yakni Allah Ta'ala siap dah apa nak cakap. Daripada mula sampai kiamat tu nak cakap apa, siap dah. Tu maksudnya. Hasil daripada Allah Ta'ala ada sifat perkata, sifat kalam, Allah Ta'ala siap dah. Siap dah. Bukan maksudnya Allah Ta'ala baru cadang, aku nak kata apa esok. Bukan. Tu kita. Kalau kita mencadang, ayalah esok aku nak kata apa, fikir baru. Allah Ta'ala siap dah, qadim, siap dah. Faham tu? Jadi sifat perkata, kalam ismi, kalam nafsi ni, ini adalah qadim. Lagi pula dia itu jenis ada dan ada di zat Tuhan. Sifat kalam nafsaniyah hasil daripada sifat perkata ni, tubik kalam nafsaniyah, keluar kata kalam nafsaniyah siap dah di Tuhan sejak azali. Okey, qadim. Kalam nafsiyah qadim, tapi dia bukan wujudi. Dia hanya amrun i'tibari. Dia panggil, ataupun kita panggil dia itu sungguh sahaja. Sebab kalimatullah, kalimat-kalimat Allah sangat banyak, tapi kalimat-kalimat tu bukan jenis ada duk di zat dak. Yang ada di zat perkata. Kalam nafsaniyah, cadangan berkata ataupun siap di Tuhan nak kata apa tu, hak tu amrun i'tibari. Ataupun kita panggil sungguh. Sungguhlah. Kita tak pakai istilah amrun i'tibari. Kita takut, apa dia amrun i'tibari pula? Sungguhlah, senang. Sungguh ya. Dia bukan ada duk di zat dah. Yang ada duk di zat adalah perkata. Adanya perkata, amrun i'tibarinya faham sekali, ada siap di Tuhan kata-kata Allah Ta'ala apa yang dia nak kata. Kalimatullah sebut dalam Quran. Mana? Sekali. Kalimatullah. Guru kata,
Kalaulah kalimatullah ini jenis yang wujudi, gemuklah sifat perkata tu sebab terlalu banyak kata-kata tu. Macam contoh sifat perkata kita, ada satu je. Ada di zat kita? Ada. Adalah ada. Cuma kita tak nampak lah. Kita kata ada. Benda lazim kata ada tu bukan makna kena nampak. Ada. Tapi ada tak? Ada. Dan kalam nafsaniyah kita ada tak? Ada. Kita sedia nak cakap apa? Dia panggil hadithun nafsi. Babalah Lubuk Tapah rahimahullah ta'ala, dia kiaskan kita ni hadithun nafsi. Itu kalam nafsaniyah kita. Hadithun nafsi ni cakap, monolog. Esok nak cakap apa? Monolog diri, monolog dalaman. Dia kira gitu. Jadi monolog dalaman, kata-kata yang kita esok nak cakap tu tak ada pun amrul itibari saja kalimat tu. Amrul itibari ataupun benda sungguh saja kalimat tu. Kalimat tu bukan benda ada, tak keluar lagi. Kalau keluar dah baru ada. Keluar dah bentuk huruf lagu ni. Ada ni huruf. Ni kata-kata ayah dia sekam. Ni dah wujudi. Perkataan ni wujudi. Nafsaniyah tidak wujudi. Nafsaniyah bukan jenis yang ada tapi sungguh sahaja. Kalau dia itu jenis ada, gemuklah sifat kalam. Kita punya sifat kata tengkok sa'. Tu kalau guru sebutlah. Nak bagi kata bukannya kalam nafsaniyah itu wujudi, bukan jenis yang ada. Pesak tegak kita sebab apa? Ada sifat perkata, bubuh pula kalam. Kalam tu pula wujudi. Berapa ratus ribu juta kalam kita nak cakap. Tu. Jadi dia amrul itibari. Dia hanya takdir kalimat-kalimat kita nak cakap esok. Kita sedia nak cakap apa. Allah Ta'ala sedia cadang dengan makna siap dah sejak azali. Apa yang Allah nak kata daripada awal sampai bila habis. Siap dah. Dalil Quran. Sekejap lagi. Habis dulu kita. Habis tu, faham tak? Faham. Mesti kena faham. Mudah ya. Kita cara mudah ni. Okey. Jadi mencadang dengan mana siap dah. Bukan cadang tu, mencadang, baru. Bukan baru dah. Cadang tu siap dah. Bila Allah Ta'ala ada sifat kata siap sekali. Pam. Kidam. Siap sekali apa yang Allah Ta'ala nak kata. Cuma akan berlaku kata-kata tu nanti. Satu. Berkata-kata baru. Berkata-kata masdari baru. Berkata-kata ni baharu, lagi pula amrun i'tibari. Bukan, lagi pula sungguh. Selalu suka amrun i'tibari. Kita terang amrun i'tibari, tak apalah. Dia tu benda sungguh. Berkata-kata tu sungguh. Keluar berkata-kata tu ma hasala bil masdari. Kalam ma hasala bil masdar. Perkataan. Perkataan tu ada. Baharu. Perkataan main mana? Keluar suara. Kita cakap. Okey? Kalian mendengar perkataan saya, dengar perkataan saya. Sebab perkataan tu ada, dia bersuara. Dia bersuara. Kalau sini perkataan yang berhuruf. Tu. Ada, cuma baharu. Faham tu? Ya Rabbana subhanallah. Dia mencadang, iaitu siap dah di Tuhan akan beberapa perkataan yang nak berkata-kata Tuhan dengan dia, dengan perkataan tu, dengan mahasala bil masdar tu. Akan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, titik. Dia nak siap, cadang dah. Yakni siap dah sejak azali benda apa yang Allah nak cakap kat kita, kat Nabi Musa, kat Nabi Isa dan sebagainya. Sampai kiamat nak cakap apa, semua siap dah. Sejak bila? Azali. Yang belum ada masa lagi. Siap dah. Tu. Okey. Kita cadang juga, siap juga, tapi baru siap, baru cadang. Tu beza dengan Tuhan. Tuhan kidam sejak azali lagi. Ada dah, siap dah. Kita baru nak siap, baru nak cadang, baru nak susun, nak cakap esok. Macam saya nak ngajak malam ni, saya sedia tadi pagi, semalam tak sedia lagi. Nak cakap apa? Kita pagi ni susun. Sekarang saya berkata-kata nak cakap apa. Dan kalian mendengar perkataan saya tu mahasala bil masdar kalam saya. Maka pasal sengoti perkara ini, yakni pasal sungguh perkara ini, perkara cadai perkataan ni. Kalam nafsani ialah sungguh sahaja. Dia merujuk kepada kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang siap dah sejak azali, yang dia itu sungguh, bukan benda ada seketui-seketui kalimat tu. Tak. Sungguh ya. Nak kata bila ada sifat perkata, siap sekali. Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala nak kata nanti. Dah sampai masa Allah berkata-kata. Dah berkata-kata, kita pun boleh tahu perkataan Allah.
Mana perkataan Allah? Dalam Quran, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, dalam suhuf-suhuf, dengan pelbagai bahasa, sebab dalalat dia banyak, berkata-kata banyak, tapi sumber dia satu kalam sahaja. Mana satgi? Habis. Kemudian faham dulu ni. Faham tak? Cuba respon sikit. Tak faham kita ulang tak apa. Hari ni lambat sikit pun. Ni kalam ni nak habis dah, dia suk dah. Dia tarik klimaks dah ni. Nak habis dah. Akan berapa perkataan nak kata-kata habis. Akan hambanya. Maka pasas ngoti, yakni pasas sungguh perkara ini, perkara mencadang Tuhan, yakni siap dah di Tuhan tu, kalimatullah, kalimat-kalimat Allah nak cakap nanti, dinamakan Tuhan itu tidak diam. Ni tidak diam ni. Lam yazal mutakalliman. Syarhul Kubra, la Syarhul Kubra dia kata lam yazal mutakalliman, bukan bermakna Allah Taala sentiasa bercakap-cakap, dak macam radio rosak, dak. Lam yazal mutakalliman ai lam yazal muttasifan bi sifatil kalam. Syarah Kubra, iaitu senantiasa Allah bersifat dengan sifat berkata. Kalau nak kata berkata-kata boleh tak? Boleh. Sat lagi ayat disebut. Boleh juga nak kata berkata-kata, Allah sentiasa berkata-kata. Boleh juga. Sat lagi. Sat lagi ayat disebut. Faham ni dulu. Tu dia isyak dah. Belum apa-apa lagi ni. Isyak dah. Aduh. Tu. Jadi kalau siapa yang pukul 9 lebih tu nak live silalah. Ni rasa pukul 10 ni. Habis. Kemudian dia kata, maka pasal ngoti, yakni sungguh perkara ini, cadang berkata-kata ni, cadang berkata-kata ini siap, kata Tuhan sejak qadim tu, dinamakan Tuhan itu tidak diam. Tidak diam, tidak sukut lah, tidak diam, tidak sukut, tidak diam. Adapun berkata-kata itu, berkata-kata masdari itu, bukan selama-lama. Bukan duk berkata gunggang. Bila nak berhenti? Tak berhenti. Bakak gunggang. Oi, macam mana aku tu? Tak tahu itu. Seolah-olah Allah Ta'ala cakap dengan siapa? Bila kata bercakap, mesti ada mukhatab. Lepas tu timbul soalan. Sejak azali Allah Ta'ala boleh bercakap. Dia bercakap tu tak ada mukhatab tu. Tak ada mukhatab lagi, tak ada orang yang boleh dengar cakap Tuhan lagi. Dia dah bercakap dah kau. Tu perlu kepada kalam nafsaniyah tu. Mana satgi? Ada lah kau. Orang buat iskal. Dah kata Allah Ta'ala berkata-kata sejak azali. Dah tidak ada siapa yang ditujukan lagi. Tak ada siapa yang dia cakap lagi. Orang pun tak ada lagi sejak azali. Makhluk pun tak lagi cakap dengan siapa lagi. Ada ibarat tu menunjukkan kalam nafsaniyah. Allah Ta'ala bersedia. Ini cadang, yang ni ada dah siap di Tuhan sejak qadim, sejak azali, nak cakap apa kat makhluk. Tapi tak cakap bil fi'li lagi. Hanya bil quwah. Bukan selama-lama. Berkata-kata tu. Dan bukan tidak berputus-putus. Pandai dia. Bukan tidak berputus-putus, yakni berputus-putus lah. Bukan dengan tidak gabung. Negatif dengan negatif jadi positif. Nafi dengan nafi jadi isbat. Jadi bukan tidak berputus-putus, yakni berputus-putus lah berkata-kata tu. Yakni Allah Ta'ala nak kata, dia kata. Tak mau kata, dia senyap. Senyap adakah dia bisu? Tak. Kita senyap. Sekarang saya duk kata-kata gunggang. Bila nak habis tak tahu ni, kalian semua senyap. Adakah kalian bisu? Tak. Cuma tidak bercakap saja. Tapi ada sifat perkata tu. Tu. Ya Rabbana. Dan bukan tidak berputus-putus, hanya yang selama-lama tidak berputus-putus itu. Yang selama-lama, yakni baqa, selama-lamanya tidak berputus-putus, berterusan itu dua perkara sahaja. Mana? Satu daripada dua perkara itu perkata, yakni sifat nafsi, kalam ismi yang ada di zat, hak tu baru baqa.
qidam, lagi pula baqa, mukhalafah lil hawadith pula dia punya sifat kalam tu tak sama dengan makhluk, wahdaniyah saja sifat perkata tu. Lagi pula sifat perkata tu ada di zat tanpa perlu ada orang lain menciptanya, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi pada sifat kalam tu. Dan sifat kalam itu bersifat dengan sifat wujud pula sebab dia wujudi, ada di zat Tuhan. Tu. Itu baru kekal. Itu baru perbahasan sifat ma'ani. Itu sifat perkata itulah perbahasan sifat ma'ani, bukan berkata-kata dan bukan mencadang untuk berkata ataupun siap dah di azali apa nak kata. Hak tu bukan perbahasan sifat sebab itu bukannya jenis ada. Kalam nafsaniyah bukan jenis ada. Kalam masdari berkata-kata bukan jenis ada. Dah perkataan jenis ada tapi baru pula. Tu okey. Dan kedua daripada dua yang tidak berputus-putus, yakni berterusan tu mencadang, mengatur, yakni siap dah perkataan tu. Kena topik elok tu. Takut kita kata faham mencadang ni, oh mencadang baru. Dah. Siap dah mencadang, yakni siap dah akan perkataan yang nak berkata-kata dengan dia, dengan perkataan itu. Siap dah sejak azali. Apa yang Allah Ta'ala nak kata, siap dah sejak azali. Itu yang berterusan. Dia itu yang qidam dan berterusan baqa, siap dah. Daripada dulu, daripada azali sampai bila-bila, hak tu siap dah. Baik, dia buat nota kaki. Dia buat nota kaki ni kitab Arab. Satu syarah Aqaid Nasafi, satu dia panggil Tawdih Al-Aqaid. Okey, kita buka satu-satu. Jadi kita kata sifat ma'ani ni terjemah dengan pe. Mana bukti ulama dulu terjemah dengan pe? Ada satu kitab Minhajus Salam. Minhajus Salam karangan Asy-Syaikh Al-Alimul Amil Fadil Kamil. Oh banyak pula nama dia tu. Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Al-Badawi As-Sumbawi, orang Sumbawi Indonesia. Kitab Jawi. Tabaq Haramain, cetakan Indonesia. Muka surat 4. Dia terjemah apa dia? Sifat ilmu. Tu. Contoh, arti sifat ilmu pengetahuan. Pengetahuan. Kitab lain mengetahui, ni pengetahuan. Maknanya kitab lain pun nak juga terjemah pengetahuan, tapi tak berapa masyhur dia punya terjemahan tu. Tengok. Tu pengetahuan. Mana dia? As-sam'u, sama' pula artinya arti sama' pendengaran. Dah pada yang sebut pendengaran pun betul lah. Dia nak kepada satu benda yang satu, bukan mendengar banyak. Mengetahui banyak, yang pengetahuan mengetahui banyak. Kemudian dia kata al-basar artinya arti al-basar penglihatan. Tengok. Penglihatan. Yang melihat tu banyak. Penglihatan tu itu wahdaniyah kan mutasil, ternafinya kan mutasil, wahdaniyah fi sifati, pada sifat. Habis. Satu. Ni Minhajus Salam. Dia pengarang kitab Sirajul Huda juga. Tu. Sirajul Huda lebih dulu daripada Baquratul Amani. Bila faham apa makna Baquratul Amani, Pak Da'i Mekah rahimahullah ta'ala, bila dia faham begitu, ulama dulu sebenarnya nak cakap apa belaka, tapi zaman tu tak ada lagi terjemahan secara menyeluruh, semuanya apa. Tapi faham mana mereka tu nak terjemah apa, faham daripada maknanya. Okey, makna. Contoh dia kata berkata-kata kalam itu berkata-kata, maksudnya bukan. Kalam itu arti kalam berkata-kata, iaitu berkata-kata satu sifat yang qadim, yang ada di zat. Gitu. Semua kitab Jawi begitu, tapi terjemah saja lain-lain. Ada terjemah pengetahuan, ada terjemah mengetahui, ada terjemah mendengar, ada terjemah pendengaran. Pada nampak, kita selarikan. Pada mujaddid. Mujaddid dari sudut mana? Mujaddid ni bukan buat benda baru, tak. Dia menggilapkan benda yang sepatutnya ada tapi tak ada lagi. Menggilap balik. Gini. Aku terjemah apalah. Hak ni lebih tepat dari sudut erti. Maksud sama. Semua ulama Jawi kata maksud sama. Ni berdasar kitab Arab juga. Sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Hak tu tak ada khilaf. Sifat ma'ani. Semua kata gitu. Ulama Jawi baik, ulama Arab baik. Pada mari, dia gilap balik. Okey, semua apa? Semua apa? Dah kalau tak terjemah apa boleh tak? Boleh, asal faham betul ya.
Jangan faham macam tadi ya. Kalau faham, okey tuan-tuan, hari ni sifat kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Berkuasa Allah satu. Bohong. Berkuasa Allah. Okey. Hari ni tuan-tuan kita mengajar sifat iradat, artinya erti berkehendak. Berkehendak inilah wahdaniyah, artinya satunya berkehendak Allah. Bohong. Mana berkehendak satu, berkehendak banyak. Dia mari dah mutawassit. Aduh. Dah balik. Aduh. Allah Ta'ala mengetahui inilah asa Tuhan, mengetahui Allah inilah satu. Bohong. Mengetahui satu pun mengetahui banyak. Tu tak mau silap faham gitu lah. Pada pun buat transformasi. Lagu mana lah nak bagi umat Melayu kita ni tak sesat dalam mengaji, tak sesat dalam pengajaran, tak sesat dalam mengajar. Bapa kepada Tuan Guru Haji Saleh Sik rahimahullah ta'ala, dia mengajak Faridah di pondok dia, pi ke Mekah, jumpa pada dia menangis. Apalah, kena kepada padabak, apalah hang ni terjemah ke orang macam tu, ajak orang selama ni sesat, hak ni tak betul ni. Hasil daripada tu, walaupun dah buka pondok, dah alim dah, dia mengaji dengan pada Faridatul Faraid daripada awal sampai khatam, nak tahu benda tu, nak tahu cara betul hurai. Sesat lah, sesat. Mengetahui Allah satu. Bila kata mengetahui Allah satu, tak banyak Allah Ta'ala mengetahui. Bahaya tu. Kalau dia faham gitu. Kalau dia faham gitu, sungguh bahaya. Bahaya sungguh etika gitu. Mengetahui Allah satu. Tak, mengetahui banyak. Satu, sifat ilmu. Tu. Tapi tak pernah lagi kot orang jumpa. Yang jumpanya, ilmu Allah satu. Allah Ta'ala mengetahui banyak. Sama Allah satu. Mendengar Allah banyak. Okey, sama tu apa? Tu je isu dia. Sama' tu apa, basar tu apa, kalam tu apa, kudrat tu apa, iradat tu apa. Macam mana dengan ibarat yasma'u sam'ahu bisam'ihi dalam Hasyiah As-Suhaimi ni. Dalam Hasyiah As-Suhaimi, Sa'i Hasyiah As-Suhaimi ala Hidi, yasma'u sam'ahu wa basarahu bisam'ihi. Dia tekan basarahu pula. Iaitu apa? Sebab dia tu sifat yang maujudat. Bila maujudat bertakluk dah mendengar apa pendengaran Allah? Ya. Takluk. Jadi mendengar Allah satu, bohong. Pendengar satu, mendengar banyak. Macam mana nak urai sifat wahdaniyah tu? Tu. Okey. Tu tapi maknawiyah lagi. Maknawiyah sat. Itu esok maknawiyah sahaja. Okey. Habis. Mana tadi? Okey, habis. Jadi itu kita kata apa? Okey, terjemahan apa habis. Okey, kitab Bidayatul Hidayah, syarah kepada Ummil Barahin, kitab Melayu Jawi yang mensyarahkan matan As-Sanusi rahimahullah taala. Ni antara kitab terawal tanah Melayu. Terawal tanah Melayu, masyhur. Muka surat Tabaq Matba'ah bin Halabi. Okey. Muka surat 11. Bab kalam. Dia kata apa? Mana dah? Tak highlight macam ni. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kau sebelah Azhar. Tengok, dengar. Dan makna kalam yang dibangsakan bagi Allah Ta'ala, iaitu makna yang berdiri, yakni ada dengan zatnya, yakni pada zatnya, zat Tuhan. Ta'aluk ia sifat kalam dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Maksudnya sifat ilmu dia bertakluk dengan perkara yang mustahil, dia bertakluk dengan perkara yang harus pada akal, bertakluk perkara yang wajib pada akal. Begitu juga kalam bercakap benda yang wajib pada akal. Mana qul huwallahu ahad, bercakap benda yang mustahil pada akal. Mana adalah tiga trinity tu. Ada. Tu mustahil pada akal. Jangan kita buat contoh lam yalid wa lam yulad. Buat tu min jumlatil wajibat. Tu salah. Tu Syekh Suhaimi tegur dah. Orang banyak buat contoh mustahil ialah yang lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu wujubul wajibat. Wujubul wajibat min jumlatil wajibat. Bukan. Itu istihalatul mustahilat. Lam yalid, lam tu istihalah, yalid itu mustahil. Istihalatul mustahilat. Istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Tu wajib. Mustahil, cerita hak mustahil. Tiga Tuhan, tu mustahil. Harus pada akal. Allah Ta'ala cakap juga khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Cipta langit dan bumi, hukum dia apa dia? Harus pada akal. Sama dengan ilmu dari sudut perkara yang mustahil pada akal,
harus pada akal dan wajib pada akal, dia ta'alluq. Cuma ta'alluq keduanya berbeza. Ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf, nyata. Ta'alluq kalam ialah ta'alluq dalalah atau dilalah dia panggil. Ta'alluq memberi faham kepada orang. Cakap memberi faham. Tu ta'alluq dia, fungsi dia. Dan iaitu tiap-tiap yang wajib seperti firman Allah Ta'ala. Habis. Bermula kelakuannya tiada kita ketahui seperti tiada ketahui dengan zatnya, tak tahu hakikat, dan dengan sekalian hakikat sifatnya. Hakikat tak tahulah, kalam tu lagu mana, memang gitu. Kita mengaji sifat 20 bukan nak tahu hakikat, tapi nak tahu hukum. Syahdan, ni ketahui olehmu hei talib pelajar, bahawasanya huruf itu bahasanya daripada kalam yang berdiri pada zatnya, zat Allah. Bahasanya, bahasa huruf itu daripada, yakni hasil ataupun terbit daripada kalam yang berdiri, kalam yang ada di zatnya, zat Tuhan. Tiada boleh bercerai, tak boleh cerai. Sifat kalam tu tak boleh bercerai dengan zat dia. Dan maklum bahawa bahasa itu lain daripada yang dibahasakan daripadanya. Bahasa tu lain daripada yang dibahasakan. Dan dari kerana inilah bersalahan lidah orang negeri. Bersalahan lidah orang negeri apa dia? Bahasa lain-lain tapi seorang yang duk cakap. Sifat perkata satu tapi bahasa macam-macam. Tu dilalat macam-macam tu, dilalah macam-macam. Faham cara bahasa Malaysia lain, Indonesia lain, Inggeris lain, Hindu lain. Seperti Hindi, yakni seperti India, lain bahasanya daripada Jawa. Jawa dengan bahasa India lain. Cakap gonggang-gonggang tapi orang sama. Sifat kata sama tak? Sama, tapi cakap lain-lain, berkata-kata lain-lain. Bukan makna kalau berkata-kata itu berkata-kata contoh Allah Taala berkata-kata Arab saja. Mana boleh? Allah Taala berkata-kata macam-macam bahasa boleh, tapi perkata satu. Sifat kalam satu. Allah Taala tu ada ayat Quran bahasa Arab. Taurat Ibrani ke Syriani gitu, tu bahasa Syriani, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Lain bahasa tapi kalam sama, bahasa lain, lafaz lain, hasil daripada berkata-kata Allah Ta'ala. Lain bahasanya, hasil daripada tubik, daripada kalam nafsi Allah Ta'ala. Bukan domain tubik-tubik gitu dah. Kita nak boleh faham ni. Tubik mana pula? Kan? Yang itu. Dan Rom lain daripada bahasanya daripada Maghribi. Rom bahasanya lain daripada Maghribi. Adapun yang dibahasakan itu, maka tiada bersalah-salahan. Yang dibahasakan siapa? Orang yang memiliki sifat kalam tu, bukan lain-lain orang. Bahasa je lain. Sifat perkata Allah tak, bukan orang banyak Tuhan tak. Tuhan yang sama, Allah yang sama, yang ada sifat perkata. Tapi Quran dia cakap Arab, dia cakap Ibrani pada kitab lain, dia cakap bahasa Syriani dengan kitab lain. Perkata sama. Yang berhuruf bersuara hanyalah kalam berkata-kata yang masdari. Hasil daripada berkata-kata masdari, keluarlah perkataan. Perkataan Arab, perkataan Syriani, perkataan Ibrani, perkataan bahasa Inggeris, perkataan bahasa Cina. Tu. Seperti penin bahasa Melayunya, dan ful pada bahasa Arab, dan safari pada bahasa Hindu. Tu dia ajak bahasa pula. Semua makna sama, pening, tapi cara ungkap beza. Bahasa Melayu panggil pening, bahasa Arab panggil ful, bahasa Hindu panggil safari. Habis tu tu. Mana? Dan tiap-tiap satu daripada yang tiga ini bersalah-salahan lafaz dan bacaan dengan sebab bersalah-salahan bahasa. Adapun yang dibahasakan itu, maka iaitu satu jua. Satu je sifat kata tu. Yang banyak bahasa, yang banyaknya berlafaz benda-benda lain. Satu je. Jadi berkata-kata Allah bukan satu. Yang dibahasakan, yang bersifat dengan sifat kalam itu yang satu. Sifat kalam Allah tu satu. Yang banyaknya berkata-kata. Tu mafhum tu. Tiada bersalah-salahan, iaitu kalam qadim, yang tiada beroleh bercerai dengan zatnya. Duk situ di zat. Kalam qadim satu, yang banyaknya berkata-kata. Aduh. Tu. Okey. Tu bidayatul hidayah. Hidayatul mutafakirin.
Hidayatul Mutafakirin karangan Tuan Husin Kedah. Tengok kita muka surat ni, tobok percetakan Al-Mu'arif Sendirian Berhad, Jalan Sungai Pinang, Pulau Pinang. Tu cetakan Pulau Pinang. Tengok pada sifat kalam muka surat 16. Sifat kalam muka surat 16. Mana? Ke-13 kalam, arti kalam berkata Allah Ta'ala. Okey, dia terjemah berkata. Mustahil ia kelu. Tu mustahil ia kelu. Okey, berkata Allah Ta'ala. Mustahil ia kelu. Dan barang yang pada maknanya, iaitu berkata dengan lidah dan dengan huruf dan dengan suara, dan barang yang lain daripadanya, daripada barang yang tertentu ia bagi kalam yang baharu ini, semua mustahil. Okey, dia terjemah berkata-kata kan. Okey, baik. Bermula maknanya. Ni baru makna. Tadi terjemah baru. Macam mana pada faham mereka nak muradnya perkata? Sebab melalui makna. Bermula maknanya, makna kalam. Tadi terjemah lain daripada makna. Terjemah ni intiqalat bahasa, pindah bahasa. Maksud ni barang yang nak dikehendaki oleh perkara yang dikata tu. Bermula maknanya, makna kalam, sifatun wujudiyatun. Kita ambil arti terus. Iaitu satu sifat yang maujud, yang ada, yang berdiri ia, yang ada dengan zat. Yang ni pada zat, yang ta'aluk ia, sifat kalam itu dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Macam tadi. Daripada sekalian tempat ta'aluk. Habis. Kemudian, turun bawah. Tengok syahdan. Muka surat 17. Syahdan. Bermula kalam Allah itu ada kalanya kalam lafzi, iaitu kalam lafzi itu yang berlaku ia atas huruf dan suara dan taqaddum terdahulu dan ta'akhur terkemudian, iaitu Quran, Taurat, Injil, Zabur dan segala suhuf anbiya yang lain daripada 4 itu. Maknanya apa? Kalam lafzi. Kalam lafzi berhuruf bersuara. Baik. Berhuruf bersuara. Dan ada kalanya kalam nafsi, iaitulah kalam Allah yang berdiri, yakni yang ada dengan zatnya, yang ada pada zatnya, dan ialah yang maha suci daripada huruf, tak berhuruf dan tak bersuara, dan tak ada taqaddum, tidak terdahulu, dan ta'akhur, tidak terkemudian, dan lain daripada barang yang berlaku dengan kalam yang baharu ini. Soalan, berkata-kata ni nak kata mana ni? Maknanya berkata-kata Allah Ta'ala ada dua. Satu berkata-kata lafzi, satu berkata-kata ismi, satu berkata-kata nafsi. Betul, tapi terjemahan. Hakikat murad lain. Tu. Kalam lafzi yang bersuruk bersuara. Kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi dia terjemah berkata-kata. Sebab tu ulama fikir, berkata-kata ke? Berkata-kata yang lafzi, itu makruf. Berkata-kata yang nafsi, pelik. Tapi terjemahan saja, okey, fine. Macam mana nak tahu dia itu maksud dia bukan berkata-kata seperti zahir kita faham? Maksud dia kata sifatun wujudiyatun qaimatun bidzat. Banyak lagi lah kita jauhi sebenarnya, ada kat rumah Penang tu. Banyak. Tapi kita ambil sebahagian ni. Ada hak jelas lagi. Ada banyak yang apa ni, yang menghuraikan sifat kalam. Lagu mana kalau kita tak faham sifat kalam seperti mana perbahasan ni, macam mana kita nak hurai, kita jauhi ni. Kita kata berkata-kata Allah Ta'ala itu adalah qidam. Lagu mana hakikat wallahu a'lam. Depa set ni dia ngajar gitu. Dia ngajar berkata-kata Allah Ta'ala qidam dan baqa, tapi lagu mana hakikat wallahu a'lam, serah pada Allah Ta'ala lah. Bukan lagu tu. Yang serah pada Tuhan tu hakikat kalam tu macam mana rupa, tu baru serah. Fahaman boleh faham. Kharidah Bahiyah. Ni Kharidah Bahiyah, Syarah Al-Kharidatul Bahiyah, karangan Abil Barakat, Al-Imam Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Al-Adawi Al-Maliki Al-Ma'ruf bid-Darrir. Dia buat matan serta syarah. Tabaq Mustafa Abu Zaid Al-Azhar. Muka surat 226. Bawah kali. Thummal kalamu, kemudian kalam, ay kalamuhu ta'ala, iaitu kalam Allah Ta'ala, alladhi huwa sifatu dhatihi, iaitulah sifat zatnya. Sifat zat, sifat zat. Tu, sifat zatnya. Sifat zatnya. Yang mana? Nafsiyun, itu dipanggil nafsi. Laisa bil huruf wal aswat, tidak berhuruf, tidak bersuara. Walaisa mutalabbisan bit tartib,
min taqdimin wa ta'khir. Dia tidak ada tertib, terdahulu kemudian tak ada. Terdahulu kemudian tu baharunya makhluk. Sifat kalam kita, sifat perkata kita, adanya terdahulu, adanya terkemudian. Tu Allah Ta'ala tidak begitu. Tu makna baru. Okey, tu Kharidah Bahiyah. Dalam kitab Bau'ul Ma'ali ala manzumati Bad'il Amali, karangan semalam Al-Imam Al-Aushi, muka surat 22. Ni kita tak cetak sebab dia manuskrip. Kalam nafsi apa dia? Huwal ma'nal qaim, iaitu satu makna yang ada di bidzatillahi, di zat Tuhan, allazi, yang mana benda tersebut huwa sifatun min sifatihi, yang merupakan satu sifat daripada sifat Tuhan. Ma'nal qaim, satu makna, satu benda, satu sifat yang ada di zat. Wa biha wa huwa, dan bermula dia itu bihadzal makna, dengan ini makna, yakni adanya sifat kalam di zat itu dengan ini makna. Qadimun, ini maknanya qadim. Maknanya apa? Iaitu kalam dengan makna selain daripada makna ini, dia bukan qadim dan dia bukan perbahasan sifat ma'ani, dia itu baharu. Yang nak kata berkata-kata tu lah. Tu bukan dengan makna murad di sini, bukan dengan makna yang dikehendaki di sini, dan bukan dengan makna perbahasan sifat ma'ani kalam, iaitu berkata-kata. Bukan. Tadi Kharidah Bahiyah, syarah Kharidah Bahiyah. Ni hasyiah. Ni saya betul sikit lah, sebab ada PDF. Hasyiah Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i ala syarah Kharidah Bahiyah Abil Barakat rahimahullah ta'ala. Huququt tab'i mahfuzatun lil muallif. Dia tidak ada tabak. Tabak mana dia tak bagi tahu. Tapi nak tabak ni kena izin muallif. Okey. Muka surat apa? Muka surat 102. Terang lagi detail lah. Terang gila babi ni. Tu terang gila ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia sebut kalam kita dulu. Qauluhu thummal kalam. Tadilah yang kita baca tadi matan dia, itu syarah itu, kalam tu. Ni hasyiah dia. Qauluhu thummal kalam. Katanya kata musannif thummal kalam, iaitu kemudian kalam ila akhirih. Bayanu dzalika anna lana kalaman nafsiyan. Terang daripada itu, jelas daripada situ bahawasanya kita, dia nisbah kita dulu, kita, bagi kita itu ada kalam nafsi. Wahwa, dan bermula kerana nafsi itu ma rattabnahu fi khayalina. Tengok, ma rattabnahu, barang yang kita susun akan dia, akan kalam nafsian itu fi khayalina, pada khayalan kita. Apa susun-susun ni? Cadang. Kita bercadang. Esok nak cakap apa lah? Dalam kitab Arab kalam nafsi, sebab tu pada dia buat dua, kalam nafsi, kalam nafsani, untuk membezakan. Kitab Arab kalam nafsi belaka dua-dua tu. Kena tengok takrif dia. Ni takrif kena pada nafsaniyah ni. Ma rattabnahu, barang yang disusun fi khayalina, pada khayalan kita, minal alfazi, daripada lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang kita nak cakap tu. Tu. Okey. Tu tak apalah, habis. Bawah sekali. Fa inna takalluma, maka sesungguhnya takallum. Tadi nak terjemah ni, sebab takallum ada takallum bil fi'li. Ada takallum bukan bil fi'li. Okey, fa inna takalluma, bahwasanya takallum itu indal asy'ariyah, di sisi asy'ariyah, huwa littisafu bil kalami, ialah yang bersifatnya Allah Taala itu dengan sifat kalam. Bersifatnya Allah dengan sifat kalam, itu takallum yang dimaksudkan dalam asy'ariyah, yang dibahaskan dalam sifat ma'ani. Walaisal muradu minat takallumi, dan bukan murad dengan makna sifat ma'ani kalam tu fi hadzal qawli, pada perkataan ini, perkataan takallum tu, at-takallum bil fi'li, bukan takallum bil fi'li. Dalam perbahasan sifat kalam, bukan dengan kata takallum, cakap dengan, itu mudah kata lah, cakap dengan bil fi'li, cakap sungguh, berkata-kata, bercakap sungguh. At-takallum bil fi'li ni cakap sungguh, berkata-kata, masdari lah tu. Bukan, Syekh kata, yang naknya ialah bersifatnya Allah Ta'ala huwal ittisafu bil kalami, ittisaf, bersifatnya Allah Ta'ala tu dengan kalam, bukan cakap dengan bil fi'li. Bal al-ittisafu, bahkan bersifatnya Tuhan itu bitilkal malakati, dengan demikian malakah, demikian sifat kalam itu.
Wa illam, ghayah ni dengar baik-baik. Wa illam yatakallam bil fi'li, walaupun Allah Ta'ala tak cakap pun sama sekali. Maknanya ada sifat perkata, tak cakap tak apa. Ada tu sifat perkata, itu yang nak dibahaskan sifat ma'ani. Bukan berkata-kata tu. Tu. Wa illam yatakallam bil fi'li, walaupun dia tidak bercakap dengan sungguh-sungguh. Dia tak cakap lagi, tapi nak kata ada sifat kata. Kita tak cakap lagi waktu mengaji ni, duduk diam, tapi ada sifat kata. Jelas sangat tu. Tu. Nak kata itu sifat perkata. Hak ni berkata-kata, takallum bil fi'li, berkata-kata. Tu. Wahia, dan bermula dia sifatul kalam, yang malakah itu, yang kata sifat perkata tu, al-muradu biqaulihim sifatul kalam, itu murad mereka yang nak kata bahas sifat kalam, iaitu sifatun mudaddatun, iaitu satu sifat yang lawan bagi lil khorasi, bagi bisu, wal afati, dan penyakit bisu lah. Jadi apa nama tu, kalam lawannya bisu, perkata lawannya bisu, berkata-kata bukan lawan bisu. Ni jelas. Yang murad kata lawan kharas, lawan al-afatul batiniyah, itu ialah perkata, bukan berkata-kata. Mana Hasyiah Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Bahkan dalam kitab dia namanya Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid fi syarhi qa'idatit tauhid. Dia bahkan kata dalam tu sifat kalam, nafsi dengan nafsaniyah ni berlaziman. Ada. Tapi tu manuskrip kita tak ada nak print. Yang kita tak ada kitab tu. Tolong belanja. Al-Qaulul Mufid fi syarhi qa'idatit tauhid. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i ni hampa kena beli kitab tu. Memang bagus. Memang dia sokong sungguh pada ni. Bukan dia sokong pada tak kenal pun. Tapi cara dia hurai tu kita faham. Pada ni ada. Dia punya, ada ulama yang macam dia juga. Tu. Lagi. Ayat Quran sebut. Macam pelik je. Bukan lagi ni tu. Okey, lagi. Kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, juzuk 1, juzuk pertama. Hak ni adalah subjek ulum Quran di Al-Azhar. Yang dikarang oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani rahimahullahu taala. Juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama, muka surat. Muka surat berapa ni? Ayo, muka surat 17. 17. Muka surat 17. Kita ambil poin-poin itu ya. Muka surat 17. Al-Quran 'indal mutakallimin. Al-Quran 'indal mutakallimin. Dia ada Al-Quran 'indal fuqaha, Al-Quran 'inda usuluddin, Al-Quran 'inda nuhah, tak silap. Betul, Al-Quran 'indal mutakallimin. Okey, di sisi ulama mutakallimin. Ya Rabbana, wa qad 'alimta anna al-kalam an-nafsiyya al-bashariyya yutlaqu bi itlaqaini. Okey. Wa qad 'alimta, dan ketahuilah oleh engkau, annal kalama, bahwasanya kalam an-nafsiyya, yang nafsi, al-bashariyya, yang bangsa bashar. Dia kau kita dulu. Kita punya sifat kalam yang nafsi itu yutlaqu, diitlaqkan, disebutkan bi itlaqaini, dengan dua itlaq, dengan dua sebutan. Ahaduhuma 'ala al-ma'na al-masdari. Tengok. Ada dah perkataan kalam masdari tu. Sebut jelas kalam masdari. Tu. Wa thanihima 'ala al-ma'na al-hasil bil masdari. Hasil bil masdar pula. Ma hasala bil masdar. Tengok. Fakadzalika kalamullah an-nafsi, begitu jugalah kalam Allah Taala yang nafsi. Kalam Allah Taala pun ada kalam masdari, kalam dengan makna berkata-kata, dan ma hasala bil masdar itu. Tu. Itu tak apalah tu. Nak kata bahawasanya ada juga ulama yang mensabitkan kalam masdari dengan kalam ma hasala bil masdar. Okey. Turun. Mana dia? Wa qalu, dan mereka berkata. Mereka itu berkata, ulama mutakallimin kata, Quran tu apa dia? Innahu sifatul qadimatul muta'alliqatu bil kalimatil hukmiyati.
min awwalil Fatihati ila akhir suratin Nas. Ini takrif dari sudut mutakalimin. Adapun takrif yang di sudut ulum Quran yang kita selalu baca tu, itu Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad tu ila akhirih. Ni di sisi mutakalimin. Apa maksud Quran? Innahu, kerana apa? Sesungguhnya. Quran dengan makna kalam tadi itulah, bukan Quran seketul itu dah. Quran dengan makna kalam tadi tu. Innahu, innal kalam ialah as-sifatu, satu sifat, al-qadimatu, yang qadim ia, al-muta'alliqatu, yang bertakluk ia, yang ada ia, yang bersangkut paut ia, bil kalimatil hukmiyati, dengan kalimah-kalimah yang bangsa hukmi, bangsa sungguh. Apa dia tu? Nafsaniyah. Nafsaniyah qadim tak? Qadim. Ada siap di Tuhan dah sejak azali. Bila Allah Ta'ala ada sifat perkata, ada sifat kalam nafsi, kalam ismi, siap dah di azali. Apa itu? Perkataan-perkataan yang Allah nak cakap nanti bila akan datang. Daripada bila start mula Allah Ta'ala cakap, sampailah kiamat tu, sedia dah siap. Ni hasar kepada Quran lah, sebab dia bab Quran. Tu. Okey. Wa hadhil kalimatu azaliyatun. Dan bermula kalam ini azali. Kalam mana yang azali lagi? Kita faham nafsi je. Ya, nafsi yang ada sekali. Kalimatullah sekali. Kidam, qadim, sejak dulu. Ada dah siap perkataan Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nak kata? Berkata-kata Allah Ta'ala tu siap dah sejak azali. Apa yang Allah Ta'ala nak kata? Apa yang Allah Ta'ala nak kata? Siap dah. Tu. Kalam nafsaniyah. Tu, wa hadhil kalimatu na azaliyatun mujarradatun anil hurufil lafziyati. Ya Rabbana, jelas tu. Yang tidak berhuruf, yang tidak berlafaz. Ya, sungguh kalam nafsaniyah bukannya berhuruf bersuara, tapi dia amrun i'tibad, dia sungguh. Yang berhuruf bersuara masdari, yang berhuruf bersuara perkataan. Ya dah. Takkan kalimat itu tuju kepada kalam nafsi? Kalimatun jamak. Jamak mana ada? Kalam Allah satu. Kalam Allah wahdaniyah. Yang bertakluk dengan kalam itulah banyak. Bertakluk sama ada siap dah di Tuhan sejak azali. Hak tu dikatakan sebagai kalimatun azaliyatun mujarradatun anil hurufil lafziyah. Ya Rabbana. Annan nukusha Quran, kertas Quran tu ataupun tempat tulis Quran tu, annan nukusha dalatun, menunjuk ia nukush tadi, kertas yang ada Quran tu, ala sifatil qadimah. Satu, dia menunjuk kepada Allah Ta'ala ada sifat yang qadim. Mana sifat yang qadim? Kalam nafsi. Wal kalimatil ghaibiyati, dan kalimat-kalimat yang ghaib, yang tak ada tapi sungguh je. Mana tu? Kan nafsiyah lah tu. Nafsaniyah lah tu. Wal lafzi al munazzal, dan lafaz yang diturunkan Allah Ta'ala. Nukush tu menunjuk pada tiga benda. Satu, sifat yang qadim, itu ma'ruf, kalam nafsi. Wal kalimatil ghaibiyah, ambil mana tu? Kalimat ghaibiyah, kalimah-kalimah yang ghaibiyah, yang tak ada pun amru itibari je, yang siap dari Tuhan sejak azali. Wal lafzil munazzal, dan lafaz yang diturunkan Allah Ta'ala. Hasil daripada tu, hasil daripada tengok kertas yang ada tulisan Quran, kita faham tiga tu. Oh, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam, bersifat dengan sifat kalam qidam dia tu. Dan dalam sifat qidam, bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkata, siap dah di azali kalimatullah, kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang tak ada pun sungguh je, yang tak berhuruf tak bersuara lah, sebab dia tak ada nak berhuruf suara ke mana. Tu sifat perkata Allah tak berhuruf tak bersuara. Nak tolak mana? Nak tolak golongan hashwiyah yang mengatakan perkata Allah berhuruf bersuara. Hak tu puak-puak yang kata tak setuju dengan Pada'in, dia kata tengok Pada'in ni kafir, Pada'in ni hashwiyah, sebab dia kata berkata-kata Allah Ta'ala itu berhuruf bersuara. Berkata-kata yang berhuruf bersuara bukan perkata sifat qadim tu. Sebab tu hampa silap faham. Tu. Okey, mana hilul irfan? Mana hilul irfan? Okey. Ayat Quran pula. Ayat Quran. Ayat Quran. Mana ayat Quran? Ayat Quran, ayat Quran. Mana dia tulis ni? Tu. Ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an, surah Al-Luqman ayat 27.
Surah Al-Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Kita tak baca secara Quran lah, kita baca sikit-sikit itu. Tak baca secara tajwid dan sebagainya lah. Walau annama fil ardi min syajaratin. Kalaulah sungguh pada bumi itu min syajaratin, daripada pokok-pokok itu aqlamun, jadi qalam, jadi pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan laut itu ditambahkan selepas laut demi laut itu 7 lautan tu, ditambah 7 lautan. 7 lautan tu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata itu mubalaghah, bukan terhad hasar, bukan terhad pada 7 lautan, tak, lebih lagi. Nak kata mubalaghah, kalau himpun berapa banyak pun laut nak tulis satu benda ni. Tu. Walau annama fil ardi, dan jikalau pada bumi itu min syajaratin, daripada pokok aqlam, dia pokok tu menjadi pena, ataupun kita panggil pen lah, ataupun qalam, kolek. Tu. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, dan laut itu ditambah padanya 7 laut yang lain. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis nak tulis kalimat Allah. Tak akan habis nak tulis kalimat Allah. Nak tulis kalimat Allah tak habis. Dalam tafsir At-Tabari sebut, Abi Raja, tu kalimah apa, ma nafidat kalimatullah tu, itu merupakan hujah kalam nafsaniyah, disebut dalam kitab Babalah Lubuk Tapah. Tapi tak apalah, kita tak guna anak murid padanya tu, tak apa. Tu jelas tu. Tafsir Tabari kata daripada Abi Raja qala, Sa'altul Hasana, aku bertanya Hasan an hadhil ayah, tentang ini ayat. Qala, dia berkata, lau ja'ala syajaral ardi, jikalau Allah Ta'ala menjadikan pokok-pokok bumi itu aqlaman, sebagai pena, wa ja'alal buhura midadan, dan menjadikan Allah Ta'ala itu laut-laut itu akan sebagai dakwat-dakwat. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, inna min amri kadha wa min amri kadha la nafida ma'ul buhur, niscaya terhapuslah air laut tadi, wa takassaratil aqlam, dan patahlah pena-pena itu. Kerana apa? Penuh dengan tulisan kalimatullah sangat banyak yang telah sedia maklum sejak azali. Kemudian Allah nak kata satu-satu tu banyak sangat, tak boleh nak ditampung oleh laut dan daratan. Okey, tak payah nak tampung oleh laut dan daratan. Tafsir Al-Qurtubi, Al-Qaffal berkata, wa innamal gharadu al-i'lamu, sesungguhnya hanya saja tujuan kata gitu tu al-i'lamu, untuk memberitahu, bi kathrati ma'ani kalimatillah, untuk menunjukkan banyaknya makna-makna kalimat Allah Ta'ala, kalimat-kalimat Allah. Wahia, dan bermula dia kalimatullah fi nafsiha, pada dirinya, ghairu mutanahiyah, tak habis. Tak habis. Tu. Wa ma'na nuzulil ayati, dan bermula makna turun ayat ini, yadullu ala annal murada, menunjukkan bahawasanya murad, tujuan ayat itu turun, bil kalimati, dengan makna, dengan lafaz kalimati itu merujuk kepada al-kalamul qadimu, kalam yang qadim. Kalam qadim, so kata yang banyaknya ialah perkata so yang banyaknya Allah Ta'ala sedia dah sejak azali tu, sejak qadim tu, perkataan-perkataan yang nak dikata. Murad bil kalimat itu adalah al-kalamul qadim. Kita mengaji Wahdaniyah, kalamul qadim saja gunanya kalimat. Sedia dah sejak azali, benda siap dah apa yang Allah Ta'ala kata, hasil daripada Allah bersifat dengan sifat kata, ada siap dah sekali apa yang Allah Ta'ala nak kata. Ya Rabbana. Kemudian tafsir Barawi lebih kurang lah, tafsir Barawi. Okey. Tafsir Barawi lebih kurang. Okey, tafsir Sawi. Tafsir Sawi, okey, Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, Tabak Maktabah Rasyidiyah, juzuk yang kelima, jilid yang kelima, muka surat 1604 hingga 1605. Dia kata apa? Kita ambil ringkas je. Dia kata, mana dia?
Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Qul law kana al-bahru midad. Qul law ka, dia ambil surah Kahfi, dia nukil daripada surah Kahfi 109. Ya, 109 surah Al-Kahfi selalu baca hari Jumaat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Qul, katakanlah, law kana, jikalau adalah al-bahru, laut itu midadan, menjadi dakwat li kalimati rabbi, bagi kalimat Allah Taala. Punya ada sambung di ayat tu. Ada sambung dia bahawasanya kalimat Allah tak habis tulis. Kemudian dia kata qauluhu kalimatullah, berkata musannif, bukan musannif apa, kata Allah Taala kalimatullah, perkataan kalimatullah ai madlulatu kalamihin nafsiyil qadimi, itu merujuk kepada madlul, fahaman kepada kalam Allah yang nafsi, yang qadim, al-qaimi, yang qaim, yang ada ia bidatihi, di zat Allah Taala. Fa inna madlulal kalamil qadimi, maka sesungguhnya fahaman daripada kalam yang qadim itu huwa ma ahata bihil ilmul qadim, ialah benda yang apa Allah Taala tahu, semua benda yang Allah Taala tahu. Tu banyak sangat benda Allah Taala tahu, banyak tidak terhingga. Gitu jugalah kalimat Allah Taala tidak terhingga. Tu tidak terhingga. Wa ammal kalam al-munazzal lil qiraah, dan adapun kalam yang diturunkan untuk bacaan, wa ta'abbud, dan untuk beribadat bihi dengan dia, kal kutubis samawiyah, seperti kitab-kitab yang diturunkan itu, fahuwa dalun, maka dia menunjukkan ala ba'di madlulil kalamil qadim. Turunnya Quran, turunnya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, itu menunjukkan dalalah juga kepada menunjukkan ada sifat kalam, tapi sebahagian saja. Dalam kitab Sawi tersebut, dalalah ijmali saja. Suhuf, segala Quran itu Allah Ta'ala, iaitu dalalah ijmali saja, bukan tafsiri. Ijmali dengan makna sebahagian daripada kalimat-kalimat Allah Ta'ala dalam Quran dan sebagainya, itu menunjukkan sebahagian saja daripada ta'alluq madlul, hak hakiki tu. Hak sebenar tu banyak lagi, kalimatullah banyak lagi, tapi hanya tunjuk sebahagian dari sudut Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, sikit je. Ni ba'u ijmali faqat. Adapun tafsili, hakikat tu. Mana bukti? Hasyiah Sawi ala Jauharatit Tauhid. Hasyiah Sawi ala Jauharatit Tauhid, tabak dia apa benda tak tahulah tu, bitauzi' apa dia tu. Muka surat 94. Fal kutubus samawiyatu, kitab-kitab samawiyah, dalah menunjukkan ala ba'di madlulil kalamin nafsi, menunjukkan akan ada sebahagian kefahaman daripada kalam nafsi saja, sebahagian fahaman saja, yang seluruhnya ada banyak lagi. Mutanahiyah, ghairu mutanahiyah, tak habis. Banyak lagi. Kalam Allah Ta'ala bersifat berkata, Allah Ta'ala siap dah sejak azali. Benda yang nak kata tu banyak. Sekira-kira nak tulis dengan di atas bumi, yang laut menjadi dakwat, tak habis. Semua akan tenggelam dengan kalimatullah. Wala yuhitu bikulli madlulihi illa huwa, dan tidak meliputi bagi setiap madlul, setiap kefahaman itu, illa huwa, lianna madlul al-kalam an-nafsi. Tengok, kalam madlul, kefahaman kalam nafsi itu, al-wajibat wal mustahilat wal jaizat, itu lebih tafsilan, itu lebih tafsil, terperinci, itu lebih luah. Adapun Quran, Suhuf, Injil, itu baru ijmali. Tafsili ialah Allah Ta'ala bertakluk di lalahnya, iaitu perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Macam-macam Allah Ta'ala boleh kata, tapi yang dikatanya sebahagian sahaja. Yang ada banyak lagi perkataan kalimatullah itu. Tu Hasyiah Sawi tafsir dengan Quran. Kita tak mau pilih hak Kahfi sama je. Tawdih al-aqaid, ni pun disebut dalam kitab Ayudiskam ni. Tawdih al-aqaid, sekali kita baca. Tawdih al-aqaid fi ilmi tauhid, karangan Al-Imam Abdul Rahman Al-Jaziri rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Dia ada tiga iskal. Kita baca iskal yang ketiga sebab berkait dengan tajuk kita. Thalithan, yang ketiga, innakum
sesungguhnya kalian qultum berkata inna sifatal kalami, bahwasanya sifat kalam itu azaliyatun. Ni soalan nak iskal lah, nak rad. Ada orang buat nak rad. Inna sifatal kalami, bahwasanya sifat kalam itu azaliyatun, azali. Wa antum, hal keadaan kalian itu mu'tarifuna, tahulah, bi annaha, tahu ataupun mengiktiraf kita tu bi annaha, iaitu bi anna sifatal kalam, bahwasanya sifat kalam itu tanqasimu, terbahagi ia ila amrin wa nahyin wa khabarin wa nidain. Betul tak? Kita kata kita iktiraf bahwasanya sifat kalam ni dia ada banyak, iaitu dia boleh bercakap tentang amar, nahi, khabar, seruan, nida. Ma'a, hal keadaan annahu lam yujad ahadun fil azal. Cakap benda khabar, munada, seruan, khabar, larangan, tapi lam yujad ahadun fil azali. Tak ada orang seorang pun di azali tu. Yasihu ayyukhatibahu Allah Ta'ala, sah ia oleh bercakap oleh Allah Ta'ala akan dia Ta'ala, faya'muruhu, dan menyuruh akan dia seorang, wa yanhahu, melarang ia seorang, wa yunadihi, menyeru ia seorang. Fakaifa, lagu mana? Dia buat soalan lah, iskal. Lagu mana Allah Ta'ala menyuruh orang, melarang orang, menyeru orang, mengkhabarkan orang sejak azali, sedangkan tak ada orang? Gila cakap gitu. Fakaifa, lagu mana? Ya, fakaifa ya'murullah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh, wa yanha, dan melarang, wa yunada, dan menyeru, man lam yakun mawjudan, menyeru, bercakap, menyuruh, melarang kepada orang yang tak ada lagi. Fa in qultum, maka jikalau berkata oleh engkau, innahu ya'muru biduni wujudi ma'murin. Okey, kalau kamu kata, dia cakap juga, dia suruh juga, dia kata juga, dia larang juga, dia seru juga, tapi dia seru tu biduni wujudi ma'murin, tanpa adanya orang disuruh, orang yang dilarang, orang yang diseru. Dia cakap seorang-seorang. Tu maknanya lah, cakap seorang-seorang, tak apa, boleh. Kalau orang kata, kalau dia kata dia bagi iskal, kalau hang kata gitu, maknanya wayanha, dia melarang biduni wujudi manhiyin, dia melarang sesuatu yang tanpa ada orang yang dilarangkan dia. Wa yunada biduni wujudi munadan, dan dia menyeru kepada sesuatu yang tak ada orang pun yang diseru tu. Kana dzalika safahan, itu bodoh. Tu. Dia kata itu bodoh. Tu. Sat, jangan tanya lagi. Itu bodoh cakap itu. Kana dzalika safahan, tu bodoh tu. Cakap itu. Macam mana Allah Ta'ala menyuruh sesuatu yang tak ada orang, melarang sesuatu yang orang pun tak ada, mukhatab tak ada, orang yang cakap tak ada pun. Macam mana Allah Ta'ala cakap seorang-seorang? Tu. Maka dia kata, yajibu tanzihul ilah, maka begitu wajib kita menyucikan Allah Ta'ala anhu, daripada demikian itu, li an yakuna kama yukallimu nafsahu abatha, kerana sesungguhnya perkara keadaan begitu tu seolah-olah Allah Ta'ala bercakap diri sendiri, cakap seorang-seorang, itu abatha, itu sia-sia. Tu iskal dia. Maka tak boleh nak kata macam tu. Lagu mana nak jawab? Wal jawabu anil iskali thalith, bermula jawab iskal yang ketiga tadi tu, wa huwa innahu yalzamu wujudul amri biduni ma'murin, iaitu sesungguhnya lazim daripada adanya perintah itu biduni ma'murin, tanpa ada perkara yang diseru. Tak betul. Wa huwa innahu yalzamu, sesungguhnya yalzamu, lazim daripada wujudul amri, lazim daripada adanya perintah, biduni ma'murin, tanpa ada yang diperintahkan, yakni tak ada orang pun, dia ada perintah tapi tak ada orang pun. Wa huwa safahun. Okey, aku setuju dengan hang, hak tu bodoh lah. Dia cakap, diseru orang, orang tak ada, disuruh orang tak ada. Pergi buat kopi, orang tak ada pun, bodoh cakap itu seorang-seorang. Okey, aku sama macam hang. Tu. Sebab apa dia kata safahun? Ni, inna mahalla dzalika, tempat yang kata bodoh tu, fil kalamil lafzi, pada bercakap secara lafaz. Kalau lafzi lah, kalam masdari, haitsu yukhatibu, dengan sekira-kiranya Allah Ta'ala bercakap, man laisa bimaujudin, kepada orang yang tak wujud pun. Dia cakap tu bi'ibaratin mantuqatin, dengan ibarat-ibarat yang diucapkan, ibaratlah lafzi lah.
Tu tempat yang kata bodoh tu, bodoh lah kalau Allah Ta'ala bercakap lafaz seorang-seorang masa waktu azali tanpa ada makhluk bercakap seorang-seorang. Bodoh lah, memang bodoh, aku setuju. Amma, dengar ni syahid. Amma kaunu yu'addu kalaman yukhatibu bihi man yarau fa innahu la safaha fihi. Adapun Allah Ta'ala yu'addu, menyediakan. Tengok ni jelas ni, sedia dah kalaman, akan kata-kata perkataan ataupun kalam itu yukhatibu bihi, yang akan dicakap oleh Allah Ta'ala itu dengan dia, dengan kalam yang Allah Ta'ala sedia, yakni ada dah di zat tu, ada dah di sejak kidam, sejak qadim tu, ada dah tu, ada dah perkataan-perkataan yang nak cakap tu, ada dah tu, yang mana perkara tersebut, perkataan tersebut yukhatibu bihi, Allah Ta'ala akan bercakap dengan dia, mayyarahu, kepada orang yang Allah Ta'ala nampak, yang akan ada nanti tu. Cakap gitu, cakap yang kata sedia perkataan, yakni ada siap dah perkataan sejak kidam tu, la safaha fihi, itu bukan bodoh. Itu bukan cakapan bodoh. La safaha isim la linafil jinsi, bukan sama sekali cakapan bodoh, cik. Oi, itu cakapan betul. Ni memang betul-betul memang support pada dah ni. Tu la safahafi, bukan orang bodoh cakap itu. Sediakan perkataan, yang ni ada siap dah perkataan sejak azali tu, cuma tak cakap bil lafzi. Itu bukan bodoh dia panggil. Yang bodohnya ialah kalam lafzi, Allah Ta'ala cakap seorang-seorang tanpa ada makmur, tanpa ada manhi, tanpa ada munada. Maksudnya apa? Berkata-kata Allah Ta'ala bukan sejak azali, tunggu ada makhluk baru berkata-kata Allah. Yang qadim itu berkata. Cukuplah kot no. Ada lagi naknya ni, tapi tak payahlah. Ada lagi nak tunjuk Hasyiah Dusuki, tak payahlah. Dah cukup jelas dah tu. Syarah Aqaid Nasafi, Tarkul Kalam. Kemudian Hasyiah Bajuri ala Aqaid Nasafi, dengan makna tak mau bercakap. Sifat mustahil kharas, dengan sukut tu kharas dengan makna tuli, dengan makna tuli tuli ke apa, bisu dengan kharas dengan makna bisu, al-afatul batiniyah, dan ada dengan makna la yuradul kalam, tak mau cakap tu sukut. Ni tak mau cakap, ada sifat mustahil, tak mau bercakap tu mustahil, tak mau, tak mustahil, maksudnya tak sedia Allah Ta'ala sejak azali benda yang nak cakap, mustahil. Hasyiah Al-Kastallani, Hasyiah Al-Kastallani ala Aqaid An-Nasafiyah, sama lebih kurang. Dia kata gitu. Dia kata apa adalah Hasyiah Al-Kastallani tu makhtutat, tak ada lagi. Cetakan Turki ada, saya tak ada. Tolong cari ya kalau ada. Hasyiah Al-Kastallani ala Syarhil Aqaid An-Nasafiyah, dia kata apa? Dia kata ulama Arab guna perkataan dhid bagi kalam, perkataan lawan bagi sifat kalam ialah as-sukut, kerana orang Arab tak ada dah bahasa lain selain daripada sukut. Yang nak maksudnya ialah kharas, yang nak maksudnya ialah bisu, tapi kebanyakan ada ulama guna sukut. Maka Syekh Sa'duddin At-Taftazani, sukut bermakna tarkul kalam, tinggalkan kalam, tak mau cakap, yang mana Ayyuhudis Kam akan terjemah lagi. Hasyiah Syarqawi, memang banyaklah, banyak Hasyiah Syarqawi. Kalam nafsi kita sama macam kalam nafsi Allah, dari sudut tak buruk tak bersuara. Hasyiah Syarqawi. Kemudian kalam tu satu, dilalah banyak, muta'allah banyak. Hasyiah Syarqawi banyak, Hasyiah Syarqawi. Hasyiah Suhaimi, sudah tu. Sudah habis dah. Tak habis dah. Habis tu semua. Jadi baca, tengok nota kaki nombor 1 muka surat 18. Habis dah. Kita tak baca dah. Kalau baca tu pukul 11 habis. Dah sengah ni. Kata Sa'duddin di dalam Aqaid Nasafi. Aqaid Nasafi ada, saya nak tunjuk tu, tapi tak apalah, ni dia dah tunjuk dah, dia dah terjemah, tak apalah. Dalam Aqaid Nasafi bahawasanya sukut, yakni diam yang mustahil itu dengan makna tidak mau berkata-kata. Yakni apa? Tak mau berkata-kata tu, tak sedia apa? Sejak azali itu tak ada perkataan, tak ada benda yang nak dikatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak sedia perkataan yang nak dikatakan Allah Ta'ala. Kita kata kalau nafsiyah ialah siap dah di Tuhan. Siap dah di Tuhan apa yang Allah Ta'ala nak kata. Ni tak mau berkata-kata dengan mana? Tak siap di Tuhan sejak azali benda apa yang nak dikata. Tak siap.
Maksudnya tak mau, walaupun ada kudrat, ada kuasa untuk cakap, tapi dia tak mau cakap benda tu. Tu mustahil. Payah juga ni. Tidak ada kudrat untuk cakap. Bukan ada kudrat untuk cakap. Dalam Syahdu Suki ada. Sama ada kudrat ada. Kudrat dengan makna kudrat dengan makna ada sifat perkata tu, tapi ada kudrat dengan makna ada sifat perkata tu, tapi dia tu tak siap perkataan tu sejak azali benda apa yang nak kata. Tu mustahil. Dia nak kata sesuatu yang tak ada siap, sejak azali benda yang nak dikata. Tu mustahil. Mesti ada siap dah sejak azali benda apa yang Allah Ta'ala nak kata. Tu mesti siap dah sejak azali. Jadi lah kita aqaid nasafi, dia kata dengan makna tidak mau berkata-kata. Tu mustahil. Tu. Dan kata Muhammad Jaziri yang jadi tauhid al-aqaid tadi, Imam Jaziri, di dalam Tawdih al-Aqaid bahawa ta'aluk kalam yang tanjizi qadim itu, bahawa mensedia dan mencadang-cadang Tuhan tadi itulah yu'addu, yakni ada siap dah di Tuhan. Bukan cadang tu baru nak cadang, dak, siap dah di Tuhan sejak azali. Akan perkataan yang nak berkata-kata Tuhan akan dia, akan orang-orang yang lagi akan ada. Itu tadi itulah mayyarahum, pada orang yang lagi akan ada. Ta'ammal, perhatikanlah secara halus, thumma ta'ammal, kemudian perhatilah secara halus. Wallahu a'lam. Tu. Sikit lagi, habis sikit lagi. Habis. Yang nak berkata-kata dengan dia dengan perkata itu, dan boleh juga katakan berkata-kata selama-lama. Okey, baik, nak kata juga berkata-kata selama-lama boleh dengan makna selarih warih. Selarih warih. Mana? Seperti kita kata aku bergalah dan menyako selama-lama. Apa selama-lama? Dan sokmo. Itulah selarih waris. Sokmo aku berlaga. Bukannya berlaga daripada dulu sampai sekarang, duk tak berhenti. Kan? Sokmo. Allah Ta'ala cakap sokmo. Allah Ta'ala cakap sokmo. Yakni selalu Allah Ta'ala cakap. Tapi ada berhenti tak? Ada berhenti lah kalau Allah Ta'ala tak mau cakap. Sifat berkata ada sejak azali. Kalau Allah Ta'ala nak cakap, dia cakap. Tak mau, sudah. Tapi sokmo berkata. Lam yazal mutakalimat. Boleh juga nak kata berkata-kata Allah selama-lamanya. Tapi sokmo Allah cakap. Bukan selama-lama. Selama-lamanya aku duduk bergalah ni. Yakni aku sokmo bergalah. Sokmo menyangku. Aku selalu mengaji. Sokmo mengaji. Bukan selalu tu daripada awal tak makan, tak tidur, tak semayang. Sokmo sampai bila-bila, sampai mati. Bukan. Sokmo. Ada juga jalan dulu. Andai. Habis tu macam lah. Ada lagi banyak nak terang, tapi tak apalah, cukup lah tu. Kalau ada sabqul kalam tu, sebab tu saya ulang banyak kali tu, takut ada sabqul kalam, tergelincir lidah. Salah ke? InsyaAllah lah tak salah. InsyaAllah duk ulang banyak kali ni. Duk ulang banyak kali. Dan percaman, yakni dalil kata ada sifat kalam pada Tuhan itu, kerana jika tidak ada sifat kalam, tentu ada bisu padanya pada Tuhan. Maka kekurangan, yakni bisu itu maka kekurangan lah kalau bisu tu, dan lekeh titik. Kalau begitu, kalau kata bisu seperti pada bicara samak dahulu, macam mana? Iaitu kalau Allah Ta'ala nak elokkan dia itu daripada bisu pun tak boleh lagu malah nak buat alam. Gitu. Okey. Maka kejaklah kita kata ada sifat kalam, yakni pada Allah Ta'ala. Kalau begitu, kejak pula kata tidak ada bisu padanya, pada Allah Ta'ala. Habis. Wallahu a'lam. Dan dinamakan sifat-sifat dari kudrat hingga kalam. Esok pula dia buat kesimpulan pula ma'ani itu apa. Kemudian kita masuk maknawiyah. Dan kita masuk sikit kalau sempat bab Nabi dah. Nak habis dah. Tak jumpa dah lepas ni. Okey, wallahu ta'ala alam. Sikit sebanyaklah yang boleh saya cakap gitu. Kalau kita ni jenis macam tu lah, cakap tak apa nak betul kan. Kita bukannya Rabbi syrahli sangat. Okey, sakut-sakut lah, semangat lajak lah. Macam mana? Bergala tu dia. Gala. Asal dulu dah ada bergala tu dia. Bergala, mana dia? Bergala dan menyako. Bergala dan menyako tu buat bendang. Buat bendang. Tadi ada Pak Is ceritanya.
Kalau kita nak terang ke orang awam dalam perbahasan sifat kalam, nak bagi mudah faham kadar mana. Okey, kalau kita baca kitab Tariq Padang, gini je lah. Jangan terang macam saya terang tak. Terang gini je. Okey, tuan-tuan nak faham sifat kata pada Allah Taala, sifat kalam pada Allah Taala ni, ayat dia kata, terjemahnya sifat kata. Dengan sifat kata itulah kita berkata-kata. Macam kita ada sistem suara. Sistem suara kita ada, Allah Taala letak sifat kata di sistem suara tu, kita pun boleh berkata-kata, tak bisu tuan-tuan. Berkata-kata tu bukan sifat yang nak dibahaskan dalam sifat ma'ani ni. Bila kita berkata-kata tuan-tuan, bila kita berkata-kata, keluarlah perkataan. Perkataan itulah Allah Ta'ala berkata-kata, keluarlah perkataan Quran, perkataan Injil, perkataan Zabur. Dan Allah Ta'ala siap dah sejak sedia kala tu apa benda yang Allah Ta'ala nak kata. Adapun kita tuan-tuan, kita ni hanya boleh cadang je, baru nak cadang, baru nak buat. Bukan macam sejak azali, sejak kidam lagi Allah Ta'ala cadang. Yang ni sejak azali lagi, kidam lagi, siap dah perkataan apa yang Allah Ta'ala nak kata. Kita ni baru nak cadang tuan. Habis. Mereka bukan nak reti i'tiraf pun. Habis. Kalau baca sifat kitab yang sering pada kitab Padang, hurai cara betul. Bukan kata, berkuasa. Salah Faridah ni, bukan kuasa, bodoh betul. Tu tak betul tu. Kita kata berkuasa dengan makna berkuasa tuan-tuan. Sebab berkuasa ni, kita faham berkuasa ni perbuatan. Padahal murad Syekh Ahmad Fatani bukan perbuatan tuan-tuan, sifat yang ada di zat. Habis. Bacalah kita apa boleh lah kau. Tak gaduh boy. Tak ada tarik semua tarik ilallah. Semua pada Allah Taala. Habis gitu ya. Saya mengajar asal i'tikad ni di Masjid As-Salam. Saya tak mengajar sini. Saya tak mengajar gini. Mengajar mudah-mudah lah. Tanyalah orang yang selalu ikut tu. Tanya Haziq. Dia dapat adalah sifat dalam masjid Batu Rakit tu. Kita mengajar Masjid Batu Rakit asal i'tikad. Baru sekarang bab kidam. Kita buat dalil sekeliling. Tu dalil kata timun tu kan dulu tu. Timun tu, timun. Buat contoh lain pula kat masjid. Masjid ni, tu buat contoh lain pula. Banyakkan contoh. Orang awam biasalah. Tu je. Tak payahlah tekan sampai macam tu. Ini bagi hal kerana yang dengar ni banyak talik, kita pun tak apalah. Kita cara talik tu pun tak habis lagi tu, tak apalah. Kadar asas i'tikad. Tak cerita lagi tu amrun i'tibari hal tak apa kharij lah mawjud fil kharij lah, mawjud fi dhihir, mawjud fi nafsil amri. Tu pi mengaji lah kita ni ya. Kita ni bukannya boleh menjadikan orang alim tak. Kita ni hanya pembuka je. Sekurang-kurang lepas daurah ni, gini tauhid. Gini cara pahaman, gini cara bahasan tauhid, gini pahaman tauhid. Nak mengaji lagi lah. Mengaji dengan Tok Uling lah. Aku bukan Tok Guru. Aku pembuka je. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setakat tu sahaja saya boleh bentangkan tentang sifat kalam. Maaf lah kalau ada yang salah silap tu, tergelincir kata, minta maaf banyak. Tu kesilapan saya sendirilah. Dan kita pun bukannya untuk guru mana pun. Kita hanya menyampaikan seperti mana guru kita menyampaikan sahaja. Wallahu ta'ala alam. Penat sangat lah ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.